Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan KA48 di bawah penyelidikan Puan Hazira binti Bujang akan membentangkan projek tahun akhir yang bertajuk Econia Crasips dan Pistia Stratius sebagai ejen fitoremediasi dalam rawatan air. Nama diberi Nur Natasha binti Zainal AA221408 bersama dua orang rakan, Nur Aina Syafiqah binti Muhammad Zamri AA220452 dan Nurul Izzati binti Salim AA220852. Assalamualaikum, saya Nurul Izzati akan membentangkan tentang latar belakang. Menurut Syaifudin, air adalah sumber semula jadi yang paling penting untuk semua hidupan dan bukan hidupan. Tanpa air bersih, makhluk tidak dapat hidup secara normal. Penggunaan bahan kimia yang tinggi dalam pengolahan air sisa boleh menyebabkan bahaya kepada manusia, tumbuh-tumbuhan dan hidupan akuatik. Rawatan air sisa yang dilakukan secara tidak bersistematik juga membolehkan isu pencemaran air berlaku. Pencemaran daripada aktiviti dan pembangunan manusia seperti penggunaan domestik, perindustrian, pertanian dan penternakan yang mengandungi bahan pencemar boleh memberikan kesan kepada kesihatan manusia dan alam sekitar. Sebagai contoh, apabila air sisa ini dilepaskan ke dalam sungai, ia boleh membahayakan hidupan akuatik. Bagi mengatasi masalah ini, kaedah fitoremediasi merupakan satu kaedah dalam merawat air sisa. Mojiri menyatakan bahawa fitoremediasi dianggap sebagai pendekatan yang cekap kerana ia merupakan kaedah penyelesaian yang mesra alam dan kos efektif untuk pemulihan dan pengurangan pemanasan global dengan menggunakan penyerapan karbon. Teknologi hijau ini dapat digunakan sebagai keupayaan semulajadi tumbuhan untuk memecahkan atau menyatoksik bahan pencemar yang terdapat dalam air sisa. Kaedah ini bukan sahaja menangani penyingkiran bahan cemar daripada air sisa tetapi juga meningkatkan pelbagai parameter air serta komponen kimia dan biologi. Menurut Rezania pula, teknologi ini adalah teknologi yang baik dan beberapa kajian yang dijalankan telah membuktikan bahawa ia adalah kaedah yang berkesan untuk merawat air sisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Syafiqah binti Muhammad Zamri. Saya akan menerangkan dengan lebih mendalam tentang penyataan masalah kajian. Menurut Hanafiah, peningkatan populasi manusia yang sangat tinggi dan pembangunan ekonomi yang sungguh pesat telah mengakibatkan peningkatan bekalan air dan permintaan untuk keperluan hidup, industri serta pertanian. Hal ini telah mengakibatkan bekalan air bersih semakin berkurang dan kualiti air terjejas disebabkan oleh pencemaran. Selain itu, pembandaran dan peningkatan perindustrian turut menjadi faktor utama. Oleh itu, kaedah fitoremediasi yang menggunakan Econia Crasips dan Pistia Stratius telah menjadi salah satu kaedah untuk merawat air sisa industri. Objektif yang terdapat dalam kajian kami ialah yang pertama, untuk mengkaji sifat tumbuhan Econia Crasips dan Pistia Stratius yang boleh dijadikan sebagai ejen fitoremediasi yang sesuai. Yang kedua, untuk menentukan pencirian air kumbahan dari kilang kelapa sawit Sam Darby Pago. Dan yang terakhir, untuk menentukan parameter jumlah pekerja terampai dan nitrogen amonia dalam 4 keadaan yang berbeza jisim bagi tumbuhan Econia Crasips dan Pistia Stratius. Dengan kajian pula, kajian ini bertujuan untuk melihat tahap keberkesanan Econia Crasips dan Pistia Stratius sebagai tumbuhan fitoremediasi dalam air sisa kumbahan dari logik kilang kelapa sawit Sam Darby Pago. Seterusnya, pengurangan jumlah pekerja terampai dan nitrogen amonia di dalam air sisa kumbahan oleh Econia Crasips dan Pistia Stratius dibandingkan dengan 4 berat tumbuhan yang berbeza iaitu 0, 10, 20 dan 30 gram bagi setiap tumbuhan. Menurut Irhamni, untuk mengatasi masalah ini, kaedah fitoremediasi merupakan salah satu langkah untuk menyingkirkan mikroorganisma berbahaya dan penggunaan bahan pencemar dapat dikurangkan dengan menggunakan tumbuhan akuatik. Menurut Imran, rawatan fitoremediasi merupakan salah satu alternatif yang mesra alam, murah dan mudah diaplikasikan dengan memanfaatkan tumbuhan
akuatik seperti Econia crassips dan Pistia stratiotes. Namun, pemilihan tumbuhan yang tepat penting bagi memastikan keberkesanan rawatan fitoremediasi tersebut. Seterusnya ialah jangkaan hasil. Hasil dapatan dari penggunaan Econia crassips dan Pistia stratiotes. Penggunaan bahan kimia yang boleh mendatangkan bahaya kepada kehidupan dapat dikurangkan untuk merawat air. Selain itu, kajian ini membantu membaik pulih kualiti air secara semula jadi. Melalui kajian ini, dapat dikenal pasti sama ada Econia crassips atau Pistia stratiotes yang dapat merawat air dengan baik serta menunjukkan peningkatan bacaan melalui analisis data. Di samping itu, berat tumbuhan paling maksimum daripada 0, 10, 20 dan 30 gram yang akan diuji dijangka paling optimum dalam menyingkirkan pepejal terampai. Akhir sekali, pencemaran air dapat dicegah dengan mengamalkan konsep kelestarian untuk memenuhi keperluan dan aspirasi manusia. Apa itu ejen fitromediasi? Ejen fitromediasi merupakan salah satu alternatif yang boleh merawat air sisa dan mengatasi krisis air. Fito membawa maksud tumbuhan, manakala remediation membawa maksud pemulihan kerosakan. Maka, fitromediation membawa maksud penggunaan tumbuhan untuk memperbaiki atau mengurang pencemaran alam sekitar dengan lebih efektif dan selamat. Kaedah rawatan air ini bertujuan untuk degrasi, pengekstrakan dan penyingkiran bahan cemar dalam air. Menurut Pellegrini, Econia crassips adalah salah satu contoh tumbuhan akuatik yang sangat invasif, penyebaran secara meluas di seluruh kawasan tropika dan subtropika, terapung bebas dan mampu tumbuh sehingga 1 meter di atas permukaan air dan juga berlakunya penyerapan bahan pencemar melalui akar. Sifat fizikal yang hampir sama dengan Pistia stratiotes iaitu dari segi akar dan terapun pada permukaan air. Antara cirinya ialah mempunyai daun yang besar, berkilat dan berkulit yang mampu membentuk roset. Seterusnya ialah Pistia stratiotes. Pistia stratiotes juga dikenali sebagai salah satu jenis tumbuhan paku air yang boleh dijumpai terapung di atas permukaan air yang bertakung seperti kolam, sawah atau tasik dan sungai yang mengalir tenang. Antara ciri Pistia stratiotes adalah daunnya berwarna hijau muda, baldu dan ditutupi dengan bulu yang halus. Seterusnya, bahan cemar dalam efluent industri. Efluent perindustrian ialah sisa dalam bentuk cecair atau air buangan yang terhasil daripada proses pengeluaran atau mana-mana aktiviti yang berlaku di mana-mana premis perindustrian. Keperluan nitrogen amonia dan jumlah pepejal terampai menjadi punca kepada pencemaran air. Punca utama nitrogen amonia boleh dikaitkan dengan aktiviti penternakan dan kumbahan domestik, manakala punca utama TSS adalah kerja-kerja tanah yang tidak teratur dan aktiviti pembukuan tanah. Kajian ini hanya menggunakan parameter jumlah pepejal terampai dan amonia. Jumlah pepejal terampai dikategorikan kepada dua jenis iaitu zarah organik dan zarah tak organik bersaiz antara 10 mm hingga 0.001 mm. Menurut Chun, jumlah pepejal terampai dianggap sebagai jenis pencemaran kerana tingginya kepekatan dalam air mampu mempengaruhi kadar pertumbuhan dan pembiakan flora akuatik, fauna dan mengurangkan kualiti air untuk kegunaan domestik. Menurut Rahim, zarah organik merangkumi alga, protozoa dan unsur yang serupa, manakala zarah bukan organik merangkumi bahan seperti tanah liat, kerodak dan pepejal terampai yang lain. Pepejal terampai organik mempunyai potensi untuk menghasilkan bau yang tidak menyenangkan, beracun dan menimbulkan bahaya. Nitrogen amonia. Menurut Ma'aruf, nitrogen amonia berfungsi sebagai parameter utama untuk menunjukkan kehadiran sisa manusia dan haiwan serta sisa domestik, bandar, industri dan baja pertanian. Halim menyatakan bahawa kepekatan nitrogen amonia yang tinggi dalam air
boleh mengancam hidupan akuatik terutamanya dari segi kadar respirasi dan meningkatkan kadar nadi. Nilai nitrogen, amonia dan bahan organik lain yang lebih tinggi dalam air berkemungkinan besar disebabkan oleh kumbahan domestik, bahan buangan dan najis yang tidak dirawat, menurut kajian Hanafiah. Semakin rendah kepekatan amonia, semakin singkat masa yang diperlukan untuk menyingkirkan amonia daripada air sisa, dalam kajian Carlos. Metodologi kajian akan bermula dengan pengambilan air sampel di kilang kelapa sawit Sam Darby Pago. Selepas itu, kualiti air sampel akan dianalisis dengan ujian pH, suhu, oksigen terlarut, permintaan oksigen kimia, permintaan oksigen biokimia, nitrogen amonia dan akhir sekali ialah jumlah pekerja terampai sebelum rawatan fitromediasi dilakukan. Selepas itu, rawatan ini akan dilakukan dengan pembahagian 4 jenis jisim yang berbeza bagi kedua-dua tumbuhan, iaitu 4 besen tumbuhan Ecornia crassips untuk 0 gram, 10 gram, 20 gram dan 30 gram, manakala tumbuhan Pistia structure juga 0 gram, 10 gram, 20 gram dan 30 gram. Hanya 2 parameter yang akan diambil pada kualiti air sampel iaitu bacaan nitrogen amonia dan bacaan jumlah pekerja terampai setiap hari yang kelima sepanjang 7 minggu. Akhir sekali, selepas 7 minggu rawatan fitromediasi dijalankan, data akan... Sekian, terima kasih.